yang pernah dengar nama Toki. Ini orangnya. Kalau dengar radio, saya pun dulu tak pernah jumpa. Sekali baru-baru ni awal di ESQ baru nampak. Oh, ini Toki ni. Suara dia memang unik. Saya tak berjalan nak cakap banyak. Mungkin Toki kita banyak nak buat pesanan untuk kita, insya-Allah. Saya persilakan Datuk Nazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Uzi dan Iza dan semua tetamu yang ada dengan hari ini. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya kembali, persatuan kembali, untuk mungkin kita boleh berkongsi beberapa perkara yang boleh membawa manfaat kepada kita semua, ya. Tapi sebelum kita dapat berkongsi, saya dah berkongsi dengan saudara kita ni, bos kita dekat sini ni, mengenai beberapa perkara yang saya rasa agak menarik lah. Agak menarik kerana ni pertama kali saya datang ke Malaysia Niaga sebenarnya. Biasa bila saya pergi ke mana-mana pun saya tengok, kita buat evaluation sikit-sikit apa yang kita nak kongsi. Tapi saya rasa mungkin di luar sana pun ramai perlu berkongsi apa yang ada di sini sebenarnya, tuan. Saya tak pernah lagi berjumpa lah satu organisation yang like this, yang kira ni quite unik. Dan kita bangga. Banyak faktornya, tapi mungkin kita cerita lain kali pasal itu. Tapi apa yang saya nak cakap ni pun mungkin berkait juga dengan apa yang diamalkan oleh syarikat ini sebenarnya. Antara poin yang kami di Persatuan Pengguna Islam ni, biasalah Persatuan Pengguna bercerita pasal kepenggunaan. Tapi biasanya kepenggunaan yang kami kongsi atau bercerita berkait dengan perkataan berkat. Jadi mungkin hari ini kita cerita lebih pasal pada berkat, dan yang tuan-tuan sendiri pun boleh tengok di sekeliling kita semua, ya. Berkat ni maknanya, mungkinlah interpretasi saya secara ringkasnya, berkat ni maknanya duduk dalam keadaan aman, tak ada kelang kabut, keluarga bahagia, mungkin duit tak banyak tapi cukup, ya, tak sakit yang tak boleh baik, ataupun sakit ujian terlalu berat yang kita nak tanggung. Jadi mungkin itulah kalau kita cerita istilah berkat. Jadi kalau kita ambil satu equation lah, ada kaya campur berpangkat, berpengaruh, semualah campur, tapi tak termasuk equation berkat. Berkat tu tak campur, kan. Jadi akhirnya maknanya tidak dapat yang satu tu, pasal kita di persatuan biasanya mewar-warkan dalam kehidupan ni, apa yang kita cari adalah keberkatan. Cari itu saja yang nombor satunya, cari keberkatan. Pasal kalau tak berkat, tak ada makna. As simple as that. Kaya ke apa benda, it makes no sense. Sebagai orang Islam ya. Tapi sebagai bukan orang Islam pun ada lagi, tak ada pasal tak ada orang ke tidak, kita boleh share juga. Tapi apa pun sebagai orang Islam, ajar anak-anak kita, ajar saudara mara kita, cari keberkatan. Pasal keberkatan ni dia akan menolong kita, dia akan membantu kita, dia akan memberi kita ketenangan yang tak mungkin kita boleh dapat kalau kita tidak faham ataupun tidak pergi mencari keberkatan ini. Okey, cerita berkat memang satu cerita yang kita mungkin kita biasa nampak juga, sekeliling kita pun kita biasa nampak. Tapi kita kena tengok apa yang di belakang tu sebenarnya. Nak sampai kepada berkat tu kita kena tengok juga perjalanan untuk pergi ke berkat tu macam mana. Antara biasa yang kita lihat lah, ya, terutama kita di Persatuan Pengguna Islam,
Kalau kita lihat hari ini ya, kita buat macam-macam kajian. Walaupun kita cerita pasal berkat, kadang-kadang kita melihat, bila kita lihat keluarga-keluarga Islam, masalah dalam masyarakat kita ni yang paling banyak adalah dalam keluarga-keluarga Islam, dalam masyarakat Islam. Daripada masalah pembuangan bayi, kepada alung, kepada GRO, kepada prostitution, kepada gambling, kepada jual orang, kepada penipuan, kepada cerai, kepada everything. Kita bercerita pasal berkat, kita bercerita pasal Islam. Tapi bila kita tengok, apa yang tak kena ni? Ada something yang tidak kena. Jadi itu yang saya tengok tadi. Baca semua dia sama juga. Macam syarikat pun begitu ya. Macam syarikat pun begitu. Bila kita tengok faktor-faktor tu, ini ada benda yang kita boleh belajar, ada benda yang kita perlu tahu. Jadi kita pelik macam mana masyarakat Islam yang cukup, yang patutnya amanah, yang patutnya rajin, yang patutnya ada semua faktor ni, tapi tidak ada. Kenapa? Kita di luar sana, mungkin yang di sini tu pasal dia dengan mesin niaga tu dah apa dikata orang, dah biasa dengan budaya-budaya tertentu yang baik ya. Alhamdulillah, saya rasa kita kena ialah mungkin dah telah buat banyak-banyak bersyukur kita ada satu organisasi macam ni. Pasal di luar sana kalau kita tengok ya, sedih, memang terlalu sedih. Hari-hari kita ni bukan ke depan, hari-hari kita ni bergerak ke belakang. Kalau kita kata kita masalah kita itu tadi yang kita cerita tadi, kita kaya tak apa juga. Ini kita kaya pun tidak. Kita berkuasa tapi kuasa tak ada. Kita berkuasa tapi tak ada kuasa. Nak buat apa pun tak boleh. Bila bercerita, saya nak kongsi sikit pasal kita. Saya dapat taklimat sedikit tadi. Saya macam terkejut juga. Maknanya political connectionnya tidak digunakan ke whatever dalam masyarakat ini. Mungkin satu benda yang baik yang kita perlu belajar. Tapi di luar sana untuk kita untuk kita faham ya. Macam yang saya sebut tadi, ada kuasa tapi tak boleh pakai. Kita sebut cerita tadi, cerita Alung ni. Saya nak kongsi sikit lah macam mana masyarakat Melayu hari ini, bagaimana masyarakat Islam kita dimamah oleh berbagai-bagai masalah yang tak tahulah, mungkin kita lihat di dada akhbar saja, tapi kami di Bersatuan ni kami terima macam-macam. Contohnya masalah Alung. Masalah Alung ni nampaknya mungkin atas air, atas surface saja, tapi rupanya dia berakar rumbi sampai ke bawah sana. Dan sampai kalau kita tengok, kita mungkin tak percaya. Mungkin kita tak percaya macam mana boleh jadi begini ya? Macam mana tidak. Alung ni dia pinjam, dia bagi pinjam, interest ada 10% sebulan, ada 20% sebulan, ada 30% sebulan, ada 10% sehari. You tak boleh imagine. You pinjam, katakan ada satu kes ni. Kes ni saya rasa amat menyedihkan lah. Kita jumpa satu orang yang gaji husbandnya okey, wife dia bekerja dekat satu syarikat, tapi tak pernah ada duit. Masalah duit banyak. Jadi kawan saya pemilik syarikat tanya, apa benda masalahnya? Pasal gaji banyak-banyak ribu pun tak pernah cukup. Itu maknanya mungkin berkat dari tu ada aja. Jadi akhir-akhir kita buka cerita, dia pinjam duit Alung. Dia kena bayar Alung saja 700 satu bulan. Ni kira Alung baik lah ni kalau 700 sebulan ni. Tapi Alung semua kata dia baik. Kalau dia sebelum pinjam duit dia baik, tak apa dah pinjam, itu habis dah. Kita dalam Malaysia ni kita pandai lah, kita boleh claim kita pandai pasal cerita Alung ni, pasal kita dah handle lebih 6,000 Alung sebenarnya. Kita sebenarnya bukan suka handle Alung, tapi tidak ada pilihan. Jadi terpaksa somebody got to do the job kan? Jadi kes orang ni 27 tahun dahulu dia orang nak berkahwin tak cukup duit.
pinjam 300, yang daripada 300 tak cukup. 300 tak cukup. Lepas tu dah kahwin, duit tak ada juga. Jadi tak bayar loan. Bila loan ni tak bayar, tak apa, tak ada masalah. Tapi bukan tak bayar-bayar, dia akan tambah bunga atas bunga, anak datang, mak atas bapak, bercampur-campur tu. Sehingga daripada 300 tu, dia punya pinjaman jadi 7,000. Daripada 700 dari 300 naik ke 7,000. Jadi sejak tu dia ada kerja dan dia bayar 700 sebulan sampai hari ini. Berapa ratus ribu tu. Jadi ini satu benda yang kita takut. Kita takut terjadi kepada kita. Tapi di luar sana tu macam-macam, terlalu macam-macam, dan kita yang ada di sini ni yang comfortable pun sebenarnya tidak boleh berpisah dengan dunia luar. Pasal dia ada menantu esok, dia ada kawan, dia tidak akan berpisah. Maknanya hari ini mungkin yang dapat kita yang nak kita berkongsi bersama para hadirin sekalian adalah ia juga menjadi tanggungjawab kita untuk melihat. Pasal dah ada kepakaran, dah kenalah Allah bagi kelebihan, jadi kena tengok kat luar sama. Jadi masyarakat kita di luar sana terlalu teruk. Walaupun kita cerita pasal Islam, kita cerita pasal macam-macam kebaikan, tapi keberkatannya tidak nampak dalam masyarakat kita. Terlalu kurang, kalau ada pun. Banyak perbincangan yang kita telah buat. Kenapa ni tak berkat ni? Macam apa ada je masalah ni? Ada, kalau nak tambah sikit cerita berkat ni, ada saya kawan-kawan saya beli nombor ekor. Kena. Ada yang kena. Dan ada seorang ni dia selalu kena, tapi kejap kereta enjin rosak, kejap freezer peti ais rosak, macam-macam. Mungkin Allah sayang lah. Tapi yang kita nak terus berkongsi di sini, where do we go from here? Apa yang kita perlu buat supaya keberkatan ini berterusan? Okey, bila kita bercerita pasal keberkatan ni, dia biasanya dia datang daripada kehidupan kita, terutama sumber rezeki kita. Mana datang sumber rezeki? Kalau kita bekerja, saya rasa kat sini alhamdulillah nampaknya cukup cantik. Kita bawa rezeki balik. Tapi ada juga yang jenis-jenis rezeki ni. Saya jumpa ramai juga kawan-kawan yang kerja di syarikat Cina. Bila dia kerja di syarikat Cina ni, tapi dia kira so-called beragama lah juga. Dia kejap lagi pergi makan. Contoh yang biasa hari kerja, pergi makan. Lepas tu pukul 2 balik je pejabat, pergi semayang dulu. Lepas semayang barulah kerja. Lepas tu asar pukul 4.30 ke semayang dulu. Lepas tu pukul 5. Jadi tanpa disedari, ataupun walaupun benda ni kecil tak nampak, dia ada unsur-unsur penipuan yang jelas. Walaupun syarikat tu syarikat tempat yang kita kerja, syarikat orang bukan Islam, tapi kita telah mencuri tu. Mencuri, katakan mungkin setengah jam sehari, setengah jam mungkin tak nampak. Tapi benda ini dia tidak lari. Dia tidak lari. Ingat, dia tidak lari daripada kita. Maknanya bila kita balik, kita nak bagi anak kita makan ni, kita nak bagi diri kita. Satu, daripada sumber mana-mana ke kerja. Kalau ni syarikat macam ni, alhamdulillah, setengah-setengahnya ada kerja kat kasbut pun ada. Nak buat macam mana, tak ada rezeki, tak ada tempat nak kerja, tak apalah. Maknanya itu kita serah pada Allah lah. Kita ikhlas, kita serah pada Allah. Tapi maknanya kita kena terus mencari. Okey. Nombor 2-nya, dalam kerja ni pun, walaupun syarikat tu okey, kadang-kadang banyak unsur-unsur. Boleh ambil duit daripada supplier, boleh jual barang syarikat, macam-macam orang buat macam-macam. Kalau kita tidak mendidik seseorang itu untuk mencari keberkatan, maka jalan dia untuk menipu tu tidak ada limited.
Contohnya di apa ni, jail Pudu ke mana-mana, jail apa ni, Kajang ke mana-mana jail lah. Walaupun dengan apa ni, dinding yang berkaki-kaki tu, dadah boleh dapat di dalam. Telefon boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya dalam keadaan yang teruk, yang undang-undang yang cukup tu pun tidak dapat menahan gejala-gejala ini jika manusia hendak mengatasinya. Mari pakatlah. Dan ini berlaku. Jadi bila kita lihat ini pun mungkin jadi satu sumber juga pendapatan kita yang diragui oleh kita sama ni. Satu lagi, setelah kita dapat duit lah, mungkin kerja-kerjaan kita dapat duit, kita pergi beli. Ini kebanyakannya kita di Malaysia ataupun di orang-orang kita hari ni yang ikut kajian kita, di sinilah banyak penyakit ni. Yang buat kerja tu pun ada penyakit, tapi yang dekat luar ni banyak sangat penyakit. Makanan. Ini kita perlu jaga sangat-sangat. Surah Al-Mu'min, saya pun tak berani juga nak cakap ni, pasal saya nombor satu, saya bukan ustaz. Kod sebelah sana ustaz, saya pun tak tahu. Jadi baik saya kata orang main kat tepi-tepi je lah. Surah Al-Mu'min, saya rasa ayat 60, yang mengatakan, mintalah nescaya Allah bagi. Minta, doa lah, apa pun nak minta doa. Dan itu adalah ayat Quran. Dan Allah tidak tipu, percayalah, tidak ada penipuan di sana. Minta. Tapi dia ada prasyarat juga, minta dia ada prasyarat. Dia kata mintalah nescaya Allah makbulkan. Dan kita kena ingat ya, ini saya nak sebut juga beberapa perkara berkaitan keyakinan. Islam ni sebab satu apa ni yang perlu kita faham adalah rukun iman. Kadang-kadang kita ambil mudah juga, iman tak ada benda, baca tak ada masalah. Tapi yang saya nak kongsi ni, saya pun kira dah tua lah, tapi agak-agak kita lebih kurang tuan-tuan. Melalui macam-macam. Tapi rupanya dah pelan-pelan tua ni kita diberi petunjuk keyakinan ni, ya Allah, ya amat penting. Keyakinan dan penyerahan. Jadi bila kita bercerita pasal apa ni ayat surah Mukmin tadi, ada juga hadis, satu lagi hadis yang mengatakan doa adalah senjata orang mukmin. Cahaya langit, cahaya bumi ni. Jadi cuba bayangkan power doa ni macam mana ya. Maknanya dahsyat. Minta, Allah dah kata minta, dia bagi. Doa, power. Tapi kadang-kadang kita tengok doa pun tak dapat dia. Tak tengok Amerika nak serang Iraq tu, seluruh dunia katanya berdoa, tak jadi apa juga. Mana apa benda masalah kita. Okey, ada satu cerita, satu kisah di mana seorang apa ni sahabat ni jumpa Rasulullah, bertanyakan mengenai doa lah, atau minta Rasulullah doakan pada dia kerana dia ni tak dapat apa yang dia nak. Rasulullah jawab, baikkan makananmu, nescaya doa kamu dimakbulkan. That is a prerequisite yang setakat ni yang kita kumpul lah. Sebenarnya kita tengok ni betul, dia bukan betul, dia terlalu betul. Kalau kita tengok keliling kita hari ini ya, kita jadi takut sebenarnya. Kita jadi takut. Pasal sumber makanan yang di luar ni terlalu terdedah. Di zaman kerajaan Baghdad, masa Khalifah mana saya tak ingat lah. Tapi masa itu orang-orang Mongol ni menyerang. Diserang banyak kali, tak pernah dapat menawan Baghdad. Jadi over the years tu, dia orang mencari sehinggalah satu masa dia orang menjemput, dia kononnya nak berbaik, menjemput orang-orang alim di Baghdad dimakan.
buat makan besar-besaran. Buat makan besar-besaran ni panggil lebih kurang 1,000 lebih. Campur dengan orang dia semua kononnya nak baik. Jadi setelah makan, orang Mongol ni boleh cakap sebenarnya macam ni kata dia. Sebenarnya kita dah lama nak tawan Baghdad ni tapi tak dapat. Dan kita tahu doa orang-orang sini kuat. Jadi hari ni kita dah bagi kamu makan anjing dengan makan babi kata dia. Jadi kita yakin doa kamu tak makbul kata dia. Tapi memang betul. Mana memang lepas tu tawan je. Itu satu mungkin satu cerita lah. Tapi kita cerita mengenai kita hari ini. Kita hari ini di sini, di sebuah negara Islam, di pemimpinnya Islam, rajanya Islam, KSN-nya Islam, semua sekali Islam ni. Kita sedih sebenarnya. Ni nak raya ni kan. Baru ni isu Golden Chain. Yang perempuan tu tahulah Golden Chain kan. Sebelum ni isu QBB. Lepas tu isu susu. Lepas tu isu tepung. Apa nak makan? Saya sendiri pun dah dekat setahun tak makan roti canai sebenarnya. Jadi teringin dia memang makan tapi bukan tak ada tepung yang halal. Tapi kebanyakan tepung, there's a big question mark. Saya nak cerita pasal tepung ni, pasal benda yang hari-hari hari-hari kita berdepan. Robert Koch dapat IP tepung. Saya dengar dia beri 50 tahun concession. Sebab tu dia boleh beli kapal emas tu. Tepung ni tuan, dia kerjaan bagi dia, satu bagi exclusivity, nombor dua bagi dia subsidi pasal nak jual pada rakyat. Jadi tepung yang dibawa masuk tu rupa-rupanya bukan tepung untuk manusia. It's tepung untuk binatang. Tepung untuk binatang ni bukan pasal memang tepung ditanam untuk binatang. Pasal gandum-gandum ni yang banyak yang disimpan dalam silos ni, bila over the period of time dia jadi hitam, dia jadi apa ni kata orang, rosak. Jadi kalau rosak, kita semua nak, kalau rosak maknanya tepung tu tidak putih lagi. Dan of course orang kita nak putih, kita buat macam-macam nak putih, kita taruh macam-macam benda nak putih. Michael Jackson pun nak putih. Jadi tepung ni bila tak putih, orang tak minat. Tapi pengimport telah apa dikata orang mengimport tepung-tepung yang untuk feed for the animal or the third world country for free. Untuk food program atau apa. Jadi dia tepung ni apa dia buat? Untuk jadi putih. Pasal kita nak putih ni, kita bleach. Pergi tengok kat mana-mana kat kedai tu, ditulis bleach. Benda ni bukan benda sorok pun, tapi disorok sebahagian lah. Jadi benda ni, bila ada bleaching, macam bubur Clorox lah. Jadi tepung tu pun daripada ada vitamin tak ada, jadi kosong. Bila dia jadi kosong, gluten tak ada, protein tak ada, apa tak ada, jadi it doesn't meet the WHO standard. Untuk mematuhi standard piawai tepung, dia kena taruh enrich, tu perkataan bahaya semua tu. Biasa tengok ada enrich, fortified, added, semua tu. Ini hati-hati. Jangan kita, saya kalau sebelum ni saya ingat enrich ni bagus lah, kita daripada tak ada kita nak jadi rich kan. Tak betul, ini memang kalau ikut begitu, tapi jangan, hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan, ini dalam dunia ni, saya boleh cakap macam ni lah. You keluar je bilik ni, you tengok kiri kanan, semua tu nak nipu. Percaya, you pergi sebelah sana ni, kafur ni, you pergi, you masuk je, you set your foot. Bermulalah penipuan. Kita bercerita pasal kita pengguna, tapi over the years, yang dah 14 years yang apa ni, saya di persatuan ni, rupanya kita tak layak dikenali sebagai pengguna. Kita sebenarnya diperguna. We are the feeder to the system, just pure feeder
to the system, to the capitalist system, so that it works and so that it makes money for them. Balik cerita tepung tadi. Jadi tepung tu kosong lah. Dia macam byproduct je. Bila at that stage is kind of byproduct. Jadi nak taruh vitamin. Jadi dia orang taruh vitamin B. Vitamin B ni datangnya yang ada daripada pokok, ada serta pokok, daripada rusa. Rusa ni susah sikit nak cari tak? Ingat, tak berapa banyak ekor pun ada. Yang banyak ekornya, yang banyak ekor tu semua kita tahulah. Vitamin B ni dalam apa ni, babi cukup banyak. Jadi dia taruh dalam tu. Dan ada apa pun dia kata sikit kata dia. Memang sikit pun. Jadi ini terjadi pada kita so many years. You apa ni, tengoklah kalau nak beli tepung hari ni, ban yourself from buying bleached flour. Cari unbleached. Dan biasanya orang Cina memang dia tak cari bleach. Bleach ni bukan setakat sebenarnya isu halal. Ia juga amat bahaya untuk kesihatan. Antara ramuan dia buat ialah benzoyl peroxide yang will accelerate kita punya penyakit macam-macam lah, will weaken kita punya sistem. Jadi tak heran kita tengok rupanya banyak yang sakit. Orang kita memang banyak yang sakit. Dan kita champion. Kalau diabetik, orang Melayu nombor 1. Dan bukan setakat tu, banyaklah penyakit-penyakit lain sama. Jadi itu kita cerita pasal tepung. Dan kita import tepung lebih daripada kita import nasi. Dan memang kita makan kuih pakai tepung. Kita makan apa benda tak pakai tepung. Almost all. Tak ada saya makan pau pun buat dia tepung juga. Jadi kena berhati-hati. Biskut itu satu. Ini saya nak cerita lebih kurang ini nak masuk musim raya ni, saya pun tak tahu macam mana nak makannya. Tapi tak apalah, badan jadi elok sikit lah. Jadi tadi kita bercerita pasal tepung. Baru ni QBB biasa dengar Makmum saya rasa daripada kecil kalau nasi biryani ke tak ada QBB tak boleh. Jadi bila dibuat analisis dalam apa ni, minyak sapi ni rupanya ada DNA babi. Ni kita hari ni puasa kan. Maknanya kita nak puasa ni, nak buka puasa ni dah tentu nak berbuka yang baik-baik. Jadi kena hati-hati lah tu. Saya bukan nak matikan selera tapi kena berhati-hati. Bila dia check, macam mana boleh ada babi dalam DNA babi dalam minyak sapi? Check kat kilang. Pasal minyak sapi ni menggunakan susu sebenarnya. Check ke kilang, check kat importer, check dekat transporter, check dekat apa ni packaging, check. Tak jumpa. Akhirnya check sampai kepada lembu tu sendiri. Lembu susu ni. Yalah, macam mana rupanya apa ni tak datang daripada situ, pasal susu ni lembu ni dicucuk dengan, they call it bovine growth hormone. Bovine growth hormone ni datang, dia ambilnya, dia gunakan teknologi untuk menghasilkan susu yang banyak dengan menggunakan salah satunya adalah daripada babi. Dia gunakan DNA mana kata dia ambil, jadi banyak susu yang dikeluarkan. Jadi cuba bayang ni masalah kita Satu tengok ini, tengok lagi tepung. Jadi saya tak ada sebenarnya cakap menetikakan balik kan, tak ada nak makan pun ni masalah macam saya rasa ni. Mungkin okeylah kita tak makan tepung, kita tak makan susu. Apa ni ayam? Kita tengok ayam-ayam yang dijual. Macam mana ayam tu diberi makan, dia treatment, dia cucuk dia. Kalau nak cerita tu memang panjang, tapi inilah yang kita lalui sebagai orang Islam kita hari ni yang kiranya yang kat sini ni alhamdulillah lah. Dah kira alright, tapi yang dekat luar tu macam mana? Kebanyakan orang Islam duduk di bawah poverty level.
Jadi tak ada daripada makanan ni dapat makan nasib baik dah. Jadi bila ni kita nak dapat kebaikan? Kalau hari-hari kita makan benda yang tidak baik, daripada rezeki yang tidak baik, mencuri, menjual dadah ni banyak yang berlaku ni. Yang menipu, beli pula makanannya, begitu juga akhir-akhir sedang berjepedi lah. Jadi tidak heran kalau kita tengok masyarakat kita begitu banyak masalah. Terlalu banyak masalah. Yang bunuh mak, bunuh bapa, bunuh suami. Itu biasalah, bunuh suami tu, bunuh isteri tu lebih kurang biasa sikit. Bunuh tok lah. Segala-galanya cucu. Ya Rabbi. Unimaginable kan? Jadi pemakanan. Kita yakin, kita di Persatuan Pemuda Islam yakin memang itulah ada asasnya. Itu tak cerita lagi makanan yang katakan makanan semua baiklah. Kalau makan berlebihan pun tak baik juga. Dia mudarat juga. Tapi tuan kita ni okey lah. Umur yang macam ni makan kadang-kadang setengah-setengah orang dalam keadaan yang senang, dia dapat pula benda-benda yang kata tuan yang kurang itu. Dengan badannya terlalu besar, pasal makannya dah mewah. Dia boleh nak makan banyak pun saya rasa tak ada masalah. Tapi maknanya walaupun makanan tu tidak haram, dia boleh sampai ke situ. Tapi kita hari-hari ni kita berdepan dengan masalah pertama ni. Masalah pertama. Jadi bila kita makan barang tidak baik, doa kita Allah susah nak. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia bagi juga. Tapi untuk dapat yang baik-baik tu mungkin susah. Jadi bila kita susah dah berdoa, doa adalah senjata orang mukmin. Nak jadi macam mana? Dah senjata lain tak usah cerita lah, memang tak ada. Nak agak senjata doa pun tak ada nak pakai. Disebabkan ini semua, kadang-kadang fikiran kita pun jadi mengantuk. Banyak organisasi kadang-kadang saya cerita, kadang-kadang dia orang tafsir ni alhamdulillah tak ada yang mengantuk orang faham. Betul tu. Tapi antara kualiti-kualiti yang negatif kualiti adalah mengantuk. Bila kita makan barang tak baik, malas, hati tak seronok, suka mengata, suka mengumpat, tidak prihatin, suka bergaduh. Ini memang terjadi. Degil. Kalau anak-anak kita terlalu degil tu, kena tengok-tengok apa yang dia makan. Masih kat luar tu macam-macam benda. Dia tak makan pun orang bagi dia makan. Balik rumah tok pun kadang-kadang nak gaduh dulu ni. Kadang-kadang yang kata yang dah sedar kan, tak nak beli fast food, tak nak beli kata Kenny Rogers. Kan tok bawa Kenny Rogers, bawa Coca-Cola. Dah kita pun macam-macam. Ini kita lalui semua dah. Tapi ialah perjalanan. Tapi apa yang kita nak kongsi di sini hari ini ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya nombor satu, kita sekali menghadapi masalah paling besar, iaitu masalah makanan. Dan disebabkan makanan ni, hati kita jadi macam pelita ayam. Kalau siapa yang duduk di kampung tahu apa benda pelita ayam. Lampu sikit je tu, nyala sikit-sikit tu. Antara nak menyala tak menyala. Jadi macam mana kita nak dapat kebaikan kalau kita pun tak ada cahaya langsung. Nak ada cahaya macam mana masa yang kita simpan, yang kita masuk dalam perut hari-hari je benda yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang kita ni dah sampai, bukan setakat itu, sampai liberal. Pemakanan kita ni mencorakkan kita sampai liberal mana? Okey, semua no problem. Semua no problem. Sampai keputusan yang kita buat pun kadang-kadang no problem juga. Saya bagi satu contoh ini yang saya pun memang tak dapat, sehingga hari ini saya tak dapat nak explain lah kenapa kita begini. Sampai macam mana keputusan yang kita buat tu, kita memang teruk lah. Kalau kita ambil yang biasanya hari ini, dalam kerajaan kita, agung orang Islam, Perdana Menteri dan semua sekali orang Islam, patutnya kita lead. Patutnya kita mempunyai kuasa. Kita boleh bentuk orang kita jadi bagus-bagus semua. Tapi hari ini tidak begitu. Yang meniaga semua jatuh macam apa ni, 10 pin ball lah. Dia nak meniaga betul pun jatuh, yang nak buat kita pula bergaduh sama-sama sendiri. Yang saya nak cerita tadi, masa Datin Seri Hendon meninggal, Masjid Putra buat 3 kenduri.
kenduri arwah. Alhamdulillah lah buat kenduri itu kita pun tak ada apa ni, it is cultural pun, ataupun it may be religious punya apa ni kata orang, upbringing kita buatlah. Senang orang kata tak sah, whatever, kita that one kita tidak nak motong apa ni, nak dissect ya. Tapi yang saya terkejut sangat, yang rasa impossible is that caterer tu untuk kenduri 80,000 satu malam punya kenduri adalah Lotus. Lotus ni syarikat Hindu. Dah tentu dia tak pakai Aminah Hassan. Dah tentu dia tak pakai Cik Siti punya rempah. Dia cuba bayang je. Maknanya yang buat keputusan tu bila kita tanya, apa kata dia? Dia ada halal, kata dia. Daif je kita mengharapkan halal orang lain. Tak apalah, tak. Kalau nak buat kapal terbang, nak buat satelit ke komputer, tak apalah. It's okay. Kalau kita nak partner dengan Randa Krishna ke, nak buat satelit, it's okay. Tapi kalau untuk kenduri ni, nak buat kenduri arwah pula, saya tak nampak. Ini benda ni pasal kita. Jangan kita mempercayai walaupun benda tu halal. Saya tidak nak mengatakan secara purpose. Tapi saya tidak discount purpose ya. Maknanya musuh Islam sentiasa ada purpose. Tapi assuming that is not to be taken as a purpose, secara tidak tahu. Masa Cina ni kata, yang tak boleh makan babi je. Lain benda tu okey apa? Ayam tak sembelih ke, dia tak tahu. Kadang-kadang dia pun mungkin tak nak tahu, ataupun dia tak payah nak tahu pun. Tapi masalahnya yang kita ni pantang tengok aja logo halal, berebut. Sampai dia ampang yang taufu tu yang betul-betul 100% Cina. Saya bukan racist ya. Saya pun sekolah Cina dulu. Tapi tidaklah tak racist sangat, racist juga sikit-sikit lah. Tak ada pun sama buka puasa dekat ampang yang taufu ni, saya pun tak fikir lah macam mana. Apa dia jadi pada orang kita sebenarnya? Dah macam tak ada tempat nak makan. Dalam dunia ni kalau tak ada tempat, maknanya itulah dia makan. Kalau kita sesat di hutan, tak ada benda nak makan, dia haruskan kita bolehkan makan babi kan. Tapi boleh ke kita tapau untuk karang pun tak jumpa babi lain nak makan? Tak boleh. Setakat tu dah makan pun bukan cukup nak bersedawa, nak basuh tangan dia cantik. Tak ada. Dia untuk selamatkan nyawa je. Tapi hari ini tidak begitu tuan. Tidak begitu. Ubat-ubat yang kita makan, hati-hati. Hati-hati. Ada buku kita, ubat-ubat yang menggunakan porcine. Ini memang ada. Jadi apa peranan kita ni? Apa peranan kita? Tambah-tambah tuan-tuan sekalian ni yang above punya ni, above average punya keadaan. Takkan nak harapkan kontraktor ataupun pemandu bas yang nak menolong keadaan begini. No. Ni kat sana ni dia tanggungjawab dia berat. Saya datang sini nak bagi tanggungjawab, bukan saya nak cerita sangat pasal ni. Pasal dia mampu. Pasal saya dah korek tadi, dah tanya macam-macam benda kan. Saya tahu dia mampu. Dia tanggung. Pasal we are not an island. You must remember we are not an island. We have a responsibility. The more successful we are, the more responsibility we have. So dalam tempat ni kita tahu lah siapa dia kan. Dan responsibility is not just about giving money. No. Kalau bagi duit bukan dia rosak aja nanti kan. Jadi alhamdulillah lah, contohnya macam saya dengar tadi, buat kursus-kursus macam untuk kemurnian jiwa, whatever, yes, bagus. Maknanya kita ke arah itu pun dah buat tu, bukan tak buat. Alhamdulillah. Tapi ini perlu diteruskan dan perlu meluas lagi. Pasal nombor satu, tidak banyak syarikat yang mempunyai keupayaan macam ni pun. Paling tidak kesungguhan. Tidak banyak. Maknanya kita bertanggungjawab. Kita balik ni sekarang, kita kena melaksanakan tanggungjawab kita. Kalau belum dengar cerita, tak apa. Hari ni nak beli kuih macam mana? Nak makan coklat macam mana? Coklat daripada susu juga. Saya bagi masalah, saya tak bagi solution ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena betul-betul
buat balik muhasabah diri, dan mungkin dengan ada kepimpinan dalam syarikat ni cuba bekerjasama. Contohnya macam ni, dah satu lagi ya. Kita kena sentiasa berfikir. Kita lihat kadang-kadang di luar sana, dia saya cakap tadi, dia boleh buat keputusan untuk ambil caterer Hindu tu kerana dia pun dah tak ada, hati dah tak ada. Kita ni daripada doa tu, Allah kata bila baik seketul daging tu, baiklah dia. Itu je kita nak baikkan. Dan itu datang daripada doa, daripada makanan. Jadi kita kena baik. Jadi bila kita tidak baik, kita tak ada masalah. Saya bukan resis lagi, tapi kalau Tony Fernandez ambil emas, apa ada masalah? Dia pun orang juga. Sehingga ada satu polis tu, bila kawan saya komplain pasal Along ni pukul orang, alah kasih can lah, dia pun cek rezeki juga. Hati kita dah mati tu, tuan dan puan. Dah tak ada benda. Dah tak ada makna. Jadi saya amat berharap lah, dengan ada kumpulan yang reasonable size like this, you got to move faster, you got to move further, you got to do the job. Because saya rasa in Suruhanjaya, this is about the only place saya kot yang boleh harap. Apa yang saya maksudkan begini juga ya. Contohnya di PWTC tu milik UMNO, orang Melayu, orang Islam. Tak kisah lepas kata bukan Islam, itu jangan kita tak sampai ke situ ya. Kita tidak cerita politik, itu terpulang, itu Allah punya decision. Tapi manusia nak cakap, itu terpulang pada dia. Tapi kita bercerita pasal ekonomi, pasal akhirnya yang dekat sini alhamdulillah, yang dekat luar sana kita tengok anak-anak kita, budak-budak lelaki, budak perempuan yang tak ada kerja tu, apa nak dibuat ni? Apa nak dibuat? Boleh ke dia tak bertanya, ni kuih tak ada makan ni? Bila kita kemiskinan membawa kepada kekufuran, dan kita pun tak ada harga diri pun dah tak ada. Di PWC, dia beli Nescafe setahun about 2.0 million. Nescafe saja. Banyak tu. Kita nampak okey, tak ada apa salahnya, Nescafe pun halal juga. Betul tak? No, orang pun minum juga. So, what's the problem? No, there is a problem. Kita nak trend ni bertukar. Kita nak semua kita sedar. Pasal kita mencari keberkatan, kita mencari rahmat Allah. Saya tak kata Nescafe itu tidak halal. Tapi ia boleh membawa kepada situ. Tapi itu pun kita tak nak bincang. Yang saya nak bincang yang mudah adalah tidak terfikir ke di benak hati kita, apa salah pakai kopi hantuah? Ini semua orang Islam punya. Ada keberkatan, dia bayar zakat. Apa ni, Nestle ada bayar zakat? Ada bagi sedekah. Kalau kita pergi ke Al-Agapa ataupun syarikat-syarikat, contohnya syarikat, saya sit dalam satu panel dengan Bipin Kamda, pemilik Kamda. Dia kata kita di satu isu baju, dia nak beli kain merah tak cukup, kata dia. Pasal satu masa dulu isu PAS dan UMNO ni, menteri decide semua sekolah agama kena pakai merah. Pasal dulu pakai hijau. Tukar. Saya bukan politician ya. Maknanya saya nak cerita bukan pasal politik, tapi nak cerita boleh. Banyak boleh cerita, tapi maknanya hakikatnya ni kita bukan nak cerita pasal politik, kita nak cerita pasal kadang otak kita ni dengan letak kat lutut. Ya, sebab tu budak-budak kita bila bawa motor tuan, dia kadang-kadang kepala pecah pun tak mati pasal otak dekat lutut. Just imagine orang kita bukan senang, jadi suruh tukar juga. Masalahnya bukan sebagai kepada ibu bapa saja, sampai Bipin Kamda pun cerita dia ada masalah. Dia dapat duit. Kita masalah ni nak keluar duit, baru beli last year, no, you kena tukar. Jadi Bipin Kamda tu cerita juga kepada saya masalah ni lah. Ini bukan setakat kain je, rupanya masalah hari tu ya, kapet tak boleh kita tukar, daripada biru boleh tukar merah, jadi kelantan pula daripada merah tukar ke biru. Dia main tu lah. Yang kaya ni siapa dia? Siapa yang kaya? Masjid pun nak kena cat, bagi kontrak kat orang kan. Yang dapat kontrak kat masjid pun, contohnya masjid negara yang dapat kontrak siapa? Cina juga. Apa? What is becoming of us? Just imagine. Okay.
Pimpin Hamzah dia cakap kat saya, dia kata, kata dia, 30% of our profit kita send kepada Gujarat. Tuan-tuan dan puan biasa dengar apa kat Gujarat? Gujarat adalah di mana tempat Masjid Babri. Tempat asal Masjid Babri, yang mana masalah perkauman di sana amat dahsyat. Orang Islam ditindas sehingga masjid pun diroboh kerana dia kata dekat bawah tu 400 tahun dulu Devi mana anda kata tapak kuil. Banyak orang Islam dibunuh, dibakar, dikurung ramai-ramai dalam rumah, dibakar habis jadi gentung. Saya tak bawa power business. Kalau tengok memang tahu macam mana, macam kayu arang dia bakar. Bipin Kamda bagi duit dekat kuil-kuil ni. Kuil-kuil ni bunuh orang Islam. Jadi kita bukan ditanya di mana sahaja kita dapat duit, kita akan ditanya di mana kita belanja duit. Jadi kita kena jawab ni. Ini bukan perkara mainan, Disebabkan kita lemah hati. Sebab itulah kita hari ni kita tak kisah kalau orang tu kena, itu bukan, itu orang Indon. Kita cepat-cepat kita boin. Itu Bangla walaupun dia Islam. Sebab itulah je kita lihat betapa hinanya masyarakat. Sebenarnya masyarakat Melayu hina. Memang hina. Jadi bahan ketawa, bahan gelak kat orang kita ni sebenarnya. Percayalah. Dunia hari ini melihat kekuatan, melihat performance. Tapi sini alhamdulillah, itu yang saya cakap tadi, okey, because you have perform, orang menghormat. Pasal Cina dia macam ni, bila dia jumpa satu orang, dia mula dengan tak percaya dulu. Aku tak percaya kat kau. Tapi bila tengok, you got to gain their confidence. Tapi kita hakikatnya hari ini, kita dah habis semua confidence habis, hancur hanyut. Segala-galanya kita bagi pada non-Muslim. Ikut aja dah. Pasal kita takut macam mana tak takut, pasal duk makan boleh tak baik hati punya lemah. Tak berani. Kita tidak berani hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana nak berani gaji kata RM1,200? Contohlah, baru diploma ke apa boleh dapat RM1,200. Nak tegur benda tak betul kan, aku tak ada kerja. Kena buang, kena nanya pula. Walaupun benda tu penting. Jadi mana hati kita dah? Kita pun tidak didik hati kita untuk baik, untuk jadi pejuang. Hari ini nak jadi pejuang lepas ini. Kita kena nak harapkan siapa? Kita nak tengok orang kat belakang. Masa Allah dah bagi macam-macam yang ada kat sini, tu maknanya lebih diberi kelebihan dengan tanggungjawab. Jadi kita hari ini disebabkan tidak yakin, disebabkan makanan yang tidak baik ni, dia erode kita punya keyakinan. Makin lama makin habis, makin lama makin tak ada. Sehingga kan kita question, kalau tak ada pija kat sini, mana nak makan? Walhal Allah berjanji ulat dalam batu pun dia bagi makan. Dah tentu tak ada kat sini ulat. Adalah makannya, maknanya tidaklah makan apa yang ulat makan. Allah akan bagi. Ini kena percaya. Kena percaya. Jadi kita nampaklah di sini, kalau kita ambil mudah kepada makanan, yang susahnya kita juga. Anak-anak kita esok nak kontrol anak pun tak boleh, nak kawal anak pun tak boleh. Pasal benda yang ada dalam diri ni, benda yang tidak baik. Kalau kita tanam lalang, boleh ke tumbuh membelam? Dan memang tak boleh. Tapi mungkin di atas rahmat Allah bagi juga kita, bagi kita ruang. Makbul juga doa kita yang patut tak makbul. Jadi saya harap mungkin dah ini pun mungkin pengurusan syarikat ni telah laksanakan. Tapi yang lain-lain maknanya, please make it a point. Masa benda ni rantai ni banyak sangat kan. Daripada rezeki, kalau kita nak beli barang, nombor satu tengoklah nak beli pada siapa. Ada kawan saya duduk kat Suruhanjaya juga, dia senior editor kat New Straits Times. Dia kata dia makan nasi ayam dekat gerai bulan puasa, sedap betul. Bawa balik makan dia, cukup sedap. Jadi bila dia orang nak buat berbuka puasa dekat New Straits Times,
Dia nak order 50 nak bagi-bagi. Pasal yang jual tu orang Indonesia kan. Lepas tu nak order berapa nak cakap kata okey kan. Kejap ya Pak, saya cari. Rupanya tauke Cina. Jadi mana nak datang kekuatan diri kita tu, keyakinan diri kita tu, kalau kita biasakan diri kita dengan benda-benda yang contaminated begitu. Memang dalam nasi ayam tu tidak dibubuh seekor babi. Tapi saya nak ini Cina saya cakap ni. Kalau saya Cina, mana Melayu tak makan babi? Semua ada babi je. Jadi tak heran kalau kita menjadi macam ni agak-agak tapi tak boleh teruk macam dia orang tu kan. Tak, memang ini bukan mainan. Dengan kuih dia, dengan minyak dia, dengan gelatinnya. Rupanya babi ni boleh buat 140 lebih kegunaan. Bergigi, ubat gigi. Kalau dia pakai tulang babi. Tapi bukan semua maknanya antaranya, contohnya bagi-bagi bergigi tu sebelum apa-apa lagi dah contaminated. Kita kata kita bukan makan ubat gigi kan. Tapi ubat gigi dia masuk terus dalam bawah lidah tu, macam orang sakit jantung, dia bawah lidah je. The fastest absorption area tu kat bawah lidah. Jadi sebelum gigi dia dah mula dengan mukadimahnya dah bersalah. Saya ini sebab itu ubat gigi pun berhati-hati. Cerita politik sikit Ubat gigi Colgate. Siapa pakai Colgate sini? Tak ada angkat terangan ni pasal saya dah sebut silap ni. Siapa ada? Tak apa Colgate okey. Siapa angkat? Itu lagi satu. Dali tu Colgate punya juga. Dan ini consumerism. You must know all this. Jangan tertipu. Colgate dulu buat di Malaysia. Okey, kita cerita sedikit pasal perjuangan. Dibuat dekat Liver Brothers. Colgate Palmolive. Dulu semua orang Melayu kat Malaysia ni Colgate. Beli ubat, beli apa? Beli Colgate, bukan beli ubat gigi. Jadi kuat tak kuat dia orang ni, tapi memang zaman tu lah, jangan cerita lah. Memang teruk lah. Jadi bila Zaitun keluar, Zaitun ambil pasaran dia orang. Apa dia buat? Dia beli Zaitun. Tak silap saya, dia bayar berapa puluh juta ke officially, under table berapa puluh juta pula lagi. Pasal dia nak ambil brand Colgate tu, dia nak ambil brand Zaitun. Tapi bukan dia nak ambil, dia nak berniaga. Dia nak ambil bunuh je. Dia nak ambil simpan. Jadi dia nak tentukan ubat gigi dia ni jadi. Dulu buat di Malaysia, adalah orang Malaysia kerja. Jadi bila kata ke boykot Colgate, dia kata ada orang Melayu kerja, jangan boykot. Ni orang kita ni. Jangan boykot, nanti orang kita tak ada kerja. Tak kisahlah macam mana. Jadi dia orang telah pindah ke Thailand. Thailand pun tidak begitu baik, tidak menjaga kebajikan orang Islam. Kalau apa yang kita beli daripada sana tu, maknanya kita pun menolong juga. Cuba hari ni kita tak usah beli kata contohnya. Ni satu tempat. Kalau kita dapat duplicate, semua tak beli. Maknanya duit kita tidak ke sana. Dan kesatuan Islam tu akan menjadi tambah kuat. Hari ni kita tak kisah Starbucks ke, buka puasa dekat apa hotel tu yang meletup dekat Jakarta tu, Marriott tu partner kepada James Baker. James Baker ni partner kepada Bush. Ini kepergunaannya kita perlu sedar, kita perlu explore. Jadi ini yang politik balik saya cerita tadi lah. Colgate tak pernah dapat sijil halal daripada JAKIM. Tapi bila HDC, bila pensijilan diberi, masa zaman Pak Lah itu diberi pula pensijilan kepada HDC,
File tu tak turun daripada kabinet, Colgate dah dapat halal. Dia memang kita tidak buat di luar negara. In fact 40 companies dapat. Ini yang politik tak berapa nak seronok sikit ni sebenarnya ni. Macam mana kita ni dekat negara Islam, tapi kita sendiri menjual. Kita menggadai. Kita pun tak kisah. Kita buat mutakat ulama dulu. Belanja juta-juta ni. Buat dekat Hotel Marriott. Kalau ada secret kan, contohnya kalau ada, saya pun tak tahu ada secret tidak dalam perbincangan ulama-ulama apa ni Islam seluruh dunia katakan. Macam mana? Maknanya all the place could have been bug kalau ada secret. Tapi apa pun, kenapa kita nak menyokong